A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okay, pelajar apa khabar semua? Saya harap semuanya dalam keadaan sihat sejahtera dan bersedia untuk belajar tajuk seterusnya, Pendidikan Islam tingkatan 2. Okay, hari ini kita akan belajar bidang sirah. Pelajaran 23 Wanita Suri Teladan. Okay, bersama saya Ustazah Nur Ariza binti Zakaria. Okay, di dalam tajuk ini, Wanita Suri Teladan, kita akan bincang tentang Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, permaisuri hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Seri Kandi Ilmu. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, Ratu Syurga. Dan Sayyidatina Sumayyah radhiyallahu anha, Sayyidatus Syuhada, penghulu wati para syahid. Okey, 4 tokoh wanita suri teladan yang akan kita bincang bersama-sama. Okey, di bawah tajuk Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, suri hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan belajar tentang riwayat hidup beliau, sifat utama beliau, sumbangan beliau kepada agama Islam dan iktibar ataupun pengajaran yang kita boleh ambil daripada kehidupan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Okey, pertama kita tengok riwayat hidup. Okey, nama sebenar Khadijah binti Khuwailid, keturunan bangsawan Quraisy daripada suku Bani Asad. Gelaran At-Tahirah bermaksud suci maruah diri. Berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 40 tahun dan dikurniakan 6 orang cahaya mata, iaitu Al-Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum dan Fatimah. Kerjaya beliau merupakan seorang tokoh perniagaan yang kaya dan berjaya. Keislaman, orang pertama yang menerima Islam. Kewafatan, tahun ke-10 kerasulan ketika berusia 65 tahun. Okey, sifat utama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ada 2. Yang pertama, beliau ni merupakan seorang yang bijak bertindak. Macam mana? Okey, beliau akan segera merujuk seorang yang berilmu, iaitu Waraqah bin Naufal, dan menceritakan keadaan Rasulullah selepas menerima wahyu yang pertama. Okey, Khadijah ni sebenarnya dia pernah mendengar daripada Waraqah tentang tentang pengutusan Nabi akhir zaman Muhammad. Waraqah ni seorang ahli kitab. Okey, ahli kitab pada waktu ni iaitu orang yang mahir dengan kitab Injil. Okey, dalam kitab Injil menceritakan tentang pengutusan Nabi yang terakhir, tentang tanda-tanda kenabian. Dan Waraqah ni pernah bercerita kepada Sayyidatina
Khadijah. Hubungan mereka adalah sepupu. Jadi, bila tanda itu berlaku kepada Nabi Muhammad sewaktu menerima wahyu yang pertama, Sayyidatina Khadijah terus pergi berjumpa Waraqah untuk mendapat kepastian. Bukan dia tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia agak terkejut dan pergi berjumpa Waraqah untuk mendapat kepastian. Dan Waraqah membenarkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Tuhan. Bahkan Waraqah sempat berkata, katanya, kalau sekiranya aku masih muda, aku akan bersama-sama dengan Muhammad untuk berdakwah di jalan Allah. Sebagai seorang yang bijak juga, beliau memberikan kata-kata semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Okey. Kita tengok kebijaksanaan dia. Okey, sebenarnya dia bagi semangat dulu baru cerita dia selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama di Gua Hira tu, dia balik berjumpa dengan Khadijah. Dia minta Khadijah selimutkan dia. Okey. Khadijah selimutkan dia dan beliau berkata saat menenangkan Rasulullah tu, bergembiralah, demi Allah, dia tidak akan merendahkanmu. Engkau menjalinkan silaturahim, jujur dan amanah, menanggung anggota keluarga yang kekurangan, menjamu para tetamu dan membantu orang yang ditimpa musibah. Dia sentiasa bijak memberi kata-kata semangat kepada Rasulullah. Selepas itu barulah dia pergi berjumpa Waraqah. Itu cerita dia. Okey. Sifat utama yang kedua, Sayyidatina Khadijah mempunyai sifat pengorbanan yang tinggi. Banyak hartanya, bukan harapnya ni. Ya Allah, Ustazah silap ni. Banyak hartanya digunakan untuk membantu umat Islam pada awal Islam. Termasuklah keluarga Bani Hashim semasa dipulau oleh musyrikin Mekah. Pada saat kematian beliau, keseluruhan hartanya telah dibelanjakan di jalan Allah. Okey. Kisah dia ni, Khadijah ni, dia mengorbankan, dia seorang yang kaya. Tadi kita dah belajar, dia seorang yang kaya, ahli perniagaan yang kaya. Tapi dia sanggup mengorbankan segala harta benda dia untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membantu umat Islam yang susah. Terutamanya orang miskin yang memeluk agama Islam, yang pernah bekerja dengan kafir Quraisy, mereka diberi tekanan oleh kafir Quraisy. Jadi, Khadijah memberi bantuan. Termasuklah keluarga Bani Hashim yang dipulau oleh musyrikin Mekah selama 3 tahun tu. Okey. Pada saat dia mati tu, keseluruhan harta dia tidak ada. Tetapi hebatnya Siti Khadijah, sewaktu dia hampir nak meninggal dunia, dia telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tak silap Ustazah waktu tu sedang dibina sebuah jambatan, dia berkata, wahai Rasulullah, sekiranya segala hartaku tidak mencukupi untuk membina jambatan tersebut, ambillah segala tulang belulangku untuk dijadikan jambatan. Okay. Hebat tak hebat? Hebat kan? Inilah bonda kita. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha.
Begitu hebat pengorbanan keimanan dia kepada Islam. Okey, sumbangan dia. Kita tengok sumbangan Sayyidatina Khadijah, suri hati Rasulullah, bonda tercinta kita. Okey, beliau sentiasa bersama dengan suami yang tercinta. Susah senang, dia tidak pernah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, beliau memberi sokongan penuh dalam semua tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pernah menidakkan apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan, beliau sentiasa memberi sokongan penuh. Yang ketiga, sebagai contoh, beliau menyediakan bekalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu di Gua Hira. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula berkhalwat, bersunyi-sunyian dengan Sang Pencipta di Gua Hira dari umur beliau 35 tahun. Di mana waktu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan masyarakat Mekah yang terlalu teruk dari segi akidah dan akhlak. Jadi dia telah pergi ke Gua Hira untuk berkhalwat. Okey. Waktu ni Khadijah menyediakan bekalan, bukan setakat sediakan tetapi menghantar kepada Rasulullah di Gua Hira. Okey, siapa yang pernah pergi ke sana, ke Tanah Suci, boleh tahulah macam mana Gua Hira, tinggi tempat dia. Okey, betapa jauhnya perjalanan beliau. Waktu tu Rasulullah bukan lagi dilantik sebagai Rasul, tetapi kesetiaan, kecintaan, kepercayaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu hebat. Yang keempat, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha menjadi pendorong dan penyokong perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam. Okey, sentiasa sokong. Orang kafir musyrikin dia segan dengan Khadijah sebab Khadijah ni seorang hartawan yang dermawan. Dia baik sangat. Jadi orang seganlah dengan dia. Jadi kaum musyrikin Mekah tu dia nak buat apa-apa kepada Rasulullah sewaktu Khadijah masih hidup, dia merasa segan. Okey, menjadi pendorong, tulang belakang kepada perjuangan Rasulullah. Yang keempat, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha telah membelanjakan semua hartanya untuk Islam. Yang keenam, beliau membantu orang yang kesusahan dengan hasil perniagaannya. Okey. Jadi, belajar lepas ni, sumber rezeki yang utama adalah dari perniagaan. Kena niatlah siapa yang berhasrat untuk menceburkan diri dalam dunia perniagaan, bukan nak kaya semata-mata, tetapi niatlah kerana Allah dengan perniagaan yang maju, menjadi kaya dan berjaya dan ingin menyumbang kepada perkembangan Islam, pembangunan Islam. Kita buat kerana akhirat, bukan yang kita kejar dunia semata-mata. Kita boleh ambil teladan daripada Sayyidatina Khadijah ni. Bagaimana seorang yang kaya menginfakkan seluruh hartanya untuk agama Islam. Okey, sekarang kita tengok iktibar ataupun pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Okey, kita hendaklah bertindak dengan bijak, mendermakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala
suka membantu, istiqamah memperjuangkan agama Islam, sentiasa menyokong anggota keluarga yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita akhiri daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik wanita pada zamannya, iaitu pada zaman Ali ni, ialah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. Okey, ini adalah hadis sahih diriwayatkan muttafaqun alaih. Okey. Okey pelajar, saya harap semuanya dapat faham kisah perjuangan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, suri hati Rasulullah, bonda tercinta kita. Semoga kita dapat mengambil pengajaran dan mengamalkan sebagaimana Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Okey, sekian dahulu daripada saya. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang daripada diri saya sendiri. Kita jumpa lagi pada tajuk-tajuk yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.